Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa aslim bil khair amma ba'd. Babu fadli tuhuri bil laili wan nahari wa fadli salati ba'da al-wudu'i bil laili wan nahari. Bab tentang kelebihan bersuci ataupun berwuduk di malam hari dan juga di siang hari. Bersuci ataupun berwuduk, dia ada fadilat. Di malam hari ataupun di siang hari, dan juga kelebihan sembahyang selepas wuduk. Dipanggil apa? Sunat wuduk. Sembahyang selepas wuduk sama ada di waktu malam ataupun di waktu siang. Jadi kelebihan ataupun fadilat ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi SAW di dalam hadis-hadisnya sebagai suatu apa dia? Ayat-ayat Quran dan hadis ni dia ada ayat yang berbentuk targhib dan juga tarhib. Targhib ini maknanya galakkan. Bila kita melakukan sesuatu amalan, sesuatu perbuatan, sesuatu ibadah, dia ada ganjaran-ganjaran yang dijanjikan oleh Allah, yang dijanjikan oleh Rasul, yang disebut sebagai fadilat. Untuk menggalakkan manusia melakukan sesuatu ibadat, Allah Ta'ala ni dia tahu nak bagi manusia ni rajin buat ibadat macam mana. Kalau suruh saja sembahyang, puasa, zakat, haji, buat ibadat yang tak ada tarikan, lalu dijanjikan tentang kelebihan ataupun fadilat. Jadi sebab itu ada di dalam ayat-ayat Quran ayat yang berbentuk targhib. Buat macam ni, ini pahala dia. Buat ini balasannya. Yang keduanya disebut sebagai tarhib, suatu ancaman. Suatu tindakan yang akan dikenakan bagi seseorang yang melakukan perbuatan tersebut. Seperti kesalahan arak, apa balasannya, zina, apa balasannya, mengumpat, apa balasannya, nak bagi manusia takut. Banyak ayat-ayat Quran kita akan jumpa, dan juga dalam hadis-hadis Nabi SAW dua perkara ni diulang. Ayat yang berbentuk galakkan dan juga satu ancaman. Galakkan nak bagi kita rajin, nak bagi bersemangat. Atas dunia pun ada tawaran-tawaran gaji, pangkat, imbuhan, sesuatu kelebihan. Nak bagi manusia rajin. Semua ambil kaedah Quran hadis tu. Nak bagi takut, dia buat macam ni, hukuman, tindakan, denda dan sebagainya. Dan yang kedua, sama ada fadilat ataupun ancaman, dia hanya boleh datang melalui apa? Melalui Quran dan hadis. Jadi selalu kita sebut dalam pengajian kita, sebab perkara ini adalah merupakan perkara di luar daripada pengetahuan dan kemampuan manusia tentang fadilat dan juga tentang ancaman neraka dan sebagainya. Jadi mesti datang daripada Al-Quran. Nak cerita tentang sesuatu fadilat, fadilat sembahyang, sesuatu sembahyang, fadilat sesuatu zikir, fadilat selawat, mesti datang daripada Quran dan juga hadis. Kalau tidak, tak boleh pakai. Mana-mana orang sebut bila beramal dengan sesuatu amalan, ini balasannya, ini hasilnya, ini fadilatnya, kalau tak ada dalil Quran hadis, awal-awal tak boleh pakai, sebab dia merupakan perkara gaib. Begitu juga ancaman. Jadi di sini tajuk yang telah diketengahkan oleh Imam Bukhari di sini nak ceritakan tentang fadilat.
Tentang fadilat apa? Berwuduk di waktu malam dan siang. Dan juga kelebihan sembahyang selepas wuduk. Kita sebut tadi sembahyang apa? Sunat? Wuduk. Sunat wuduk. Di waktu malam dan di waktu siang. Sama ada sembahyang sunat wuduk itu di waktu malam dan di waktu siang. Jadi sembahyang sunat wuduk ini, dia tidak tertentu pada waktu-waktu yang khas. Macam kita kata duha, dia ada waktu dia. Sembahyang witir, dia ada waktu dia. Rawatib, dia ada waktu dia. Adapun sunat wuduk ni tak ada waktu yang tertentu. Selesai sahaja kita menunaikan, kita berwuduk, bersuci, dia boleh sembahyang di waktu mana sekalipun, walaupun di dalam waktu karahah. Kita dah belajar waktu karahah kan? Ada ulama kata ada 5, sebagian ulama merengkahkan 3. Waktu yang diharamkan kita sembahyang sunat. Sembahyang sunat yang tidak bersebab. Okey. Kalau sembahyang bersebab itu di sana ada kelonggaran. Contohnya sembahyang gerhana. Lepas asar tak boleh sembahyang sunat kan? Tetapi gerhana tu berlaku lepas asar. Gerhana apa? Matahari. Maka dibolehkan kita sembahyang. Okey, terus. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر. Okey, Imam Bukhari dengan sanadnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi SAW berkata kepada Sayyidina Bilal ketika sembahyang subuh. Okey, terus. Ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Wahai Bilal, beritahu kepada aku suatu amalan yang paling baik, paling kamu pulun, paling sibuk kamu buat, paling kamu tekun. Selepas kamu masuk Islam ni, apa amalan kamu yang paling pulun, yang kamu tekun, yang paling istiqamah, yang kamu tak tinggal? Ni tuan-tuan dengar. Ini suatu fadilat yang sangat besar ni. Apa yang Sayyidina Bilal buat lepas dia masuk Islam tu, satu amalan yang dia tak tinggal. Dia pulun, dia tekun, dia istiqamah melakukan amalan tersebut. Okey, terus. Fa inni sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannati. Aku dengar bunyi tapak kaki kasut engkau di hadapan aku di dalam syurga. Syurga yang Nabi masuk, syurga apa? Syurga Firdaus yang paling tinggi kan? Dahsyat tak dahsyat? Sebagaimana yang disebut dalam hadis ini, Rasulullah dengar kedengaran tapak kasut Sayyidina Bilal. Menunjukkan ketika masuk di dalam syurga, jarak antara Rasulullah dengan Bilal itu terlalu dekat. Kalau jauh, sudah tentu tak dengar bunyi tapak kasut ataupun bunyi langkah daripada Sayyidina Bilal. Kalau kita tengok di dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, manusia masuk di dalam syurga ini peringkat demi peringkat. Ada golongan pertama, kedua, ketiga. Hak mana paling banyak pahala, paling berat amalan di sisi Allah. Ada kumpulan yang pertama, kedua, ketiga. Ada yang terakhir sekali. Itu peringkat-peringkat dan juga keadaan-keadaan manusia masuk dalam syurga. Tapi dalam hadis ini sebut Rasulullah masuk syurga, kedengaran tapak kaki Sayyidina Bilal. Menunjukkan hebatnya, dekatnya Sayyidina Bilal dengan Rasulullah. Dan banyaknya pahala, beratnya timbangan dia di akhirat nanti hasil daripada amalan-amalan yang dibuat. Jadi daripada kalangan amalan-amalan yang banyak yang dibuat oleh Sayyidina Bilal, apakah jenis amalan yang paling baik, yang paling hebat, yang paling sempurna, yang dia istiqamah di dalam melakukan amalan tersebut? Okey, terus. Qala ma 'amiltu 'amalan arja 'indi anni lam atatahharu tuhuran fi sa'ati lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika at-tuhuri ma kutiba li an usalli.
Lalu Bilal kata, tidak ada sesuatu amalan yang aku pulun, yang aku buat selepas aku masuk Islam, melainkan setiap kali apabila aku berwuduk. Ni tengok ni. Apabila aku berwuduk dengan sesuatu wuduk, sama ada pada waktu malam ataupun pada waktu siang, melainkan aku akan sembahyang dengan wuduk tersebut sesuatu sembahyang yang semampu aku lakukan, yang mampu aku lakukan. Maksudnya, setelah dia berwuduk, sama ada di waktu malam ataupun siang, dia terus menunaikan sembahyang apa? Sembahyang sunat wuduk. Apa yang aku mampu lakukan, sama ada ringkas ataupun panjang. Sekadar yang aku mampu buat, aku buat. Aku akan buat, aku tidak tinggal sekali-kali sembahyang sunat wuduk ni. Rupanya besar fadilatnya. Besar fadilat sembahyang sunat wuduk selepas kita berwuduk. Jadi malam ni hadirin sekalian, dah kita dengar tentang kelebihannya. Bilal dengan Rasulullah ni rapat dalam syurga. Bukan saja boleh masuk syurga, dia rapat pula, dekat, hampir dengan Rasulullah. Apakah amalan yang orang duk cari tengok? Tengok dia sembahyang sunat wuduk. Setiap kali sembahyang sunat wuduk, dia buat. Jadi menjadi suatu peringatan lah kepada kita pada malam ni. Kita berusaha lah bersungguh-sungguh. Setiap kali wuduk, sebelum kita menunaikan sesuatu amalan yang lain, kita dahulukan sembahyang sunat wuduk. Di antara pengajaran yang dapat diambil daripada hadis yang dibacakan tadi, anna salata afdalul a'mal ba'da al-imani liqauli Bilalin. Sembahyang adalah sebaik-baik amal selepas beriman kepada Allah. Maknanya kalau orang kafir tu, macam di zaman Nabi, semua orang kafir kecuali Rasulullah ketika mereka berada di zaman jahiliah. Lalu setelah mengucap 2 kalimah syahadah, amalan yang paling besar, paling baik, paling tinggi pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah sembahyang. Kita dah sebut dah dalam pelajaran-pelajaran kita yang lepas. Tentang syariat-syariat yang lain, seperti kita kata puasa, zakat, haji, apa dia lagi, segala hukum-hukum Islam lah, semuanya syariat tersebut Allah Ta'ala turunkan kewajipannya dengan malaikat Jibril turun ke bumi bertemu dengan Nabi SAW. Tetapi hukum kefarduan sembahyang, hukum sembahyang ni Allah Ta'ala nak bagi hadiah sembahyang kepada Rasulullah ni, dia jemput Nabi naik ke langit di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, menunjukkan suatu keagungan, satu kemuliaan, suatu kehebatan sembahyang ni. Sehingga Allah Ta'ala sebut, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sembahyang itu susah, berat, melainkan orang yang khusyuk. Khusyuk di sini ulama kata khaifina, orang yang takut kepada Allah. Sebab itu banyak orang boleh buat amalan-amalan yang lain. Sembahyang ni walaupun nampak ringkas, nampak kecil, nampak ringan, hakikat yang sebenarnya dia adalah berat. Buktinya Allah Ta'ala sebut, bagi orang yang tak beriman ni, orang yang berpura-pura iman, dia sembahyang juga, tetapi dalam keadaan berat. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Di antara ciri ataupun sifat orang yang munafik, bila mereka berdiri kepada sembahyang, nak menunaikan sembahyang, mereka berdiri dalam keadaan rasa berat je. Sebab itu Allah Ta'ala kata, minta tolonglah kamu kepada Allah melalui sabar dan sembahyang. Sembahyang ni berat, melainkan orang yang takut kepada Allah. Sebab itu pengajaran yang dapat diambil daripada hadis yang dibacakan tadi, amalan yang paling afdal, besar pahala di sisi Allah Ta'ala selepas beriman adalah solat. Innahu ma'amila amalan arja minhu. Tidak ada suatu amalan yang dia tekun, dia pulung selain daripada sembahyang tadi. Wa fihi dalilun ala anna Allah Ta'ala yu'azzimu mujazata ma yusiru bihi al-'abdu bainahu wa baina rabbih mimma la yattali'u alaihi ahadun. Dalam hadis ini juga menunjukkan bahawa dalil ataupun bukti tentang besarnya balasan pahala orang yang menyembunyikan amalan dia.
Sebaik-baik amalan orang tak tahu antara seorang hamba dengan Allah. Ini sesuatu amalan para ulama sebut di antara amalan yang melibatkan amalan-amalan sunat. Ada pun amalan yang wajib tak dapat tidaklah. Contohnya sembahyang 5 waktu. Kita nak sorok macam mana? Memang disuruh kita sembahyang secara berjemaah. Begitu juga kita nak bayar apa? Zakat yang wajib. Puasa yang wajib. Memang orang tahulah kita puasa. Tetapi amalan-amalan yang sunat digalakkan supaya kita sembunyikan, kita sirkan amalan itu. Melainkan antara kita dengan Allah Ta'ala sahaja. Pada bulan puasa baru-baru ni, selepas bulan puasa, kan ada satu tulisan daripada seorang doktor. Dia memberi satu teguran ataupun nasihat tentang orang nak sembahyang, orang nak puasa sunat. Sunat apa? Puasa sunat 6 tu kan. Kadang-kadang orang datang rumah kita pergi rumah orang. Kadang-kadang kita tanya orang, jumpa orang, kamu dah habis dah puasa 6? Kamu dah habis puasa 6? Oh, nak cerita dengan orang kita puasa sunat. Yang tu kita kena jaga hati kita. Golongan salafus soleh, memang mereka sembunyi. Kalau boleh sorok-sorok, kalau boleh sorok-sorok amalan-amalan yang baik ni. Kita kalau boleh nak cerita, nak bagi semua orang tahu kita puasa sunat, kita sembahyang sunat. Jadi dalam hadis ni ulama kata, amalan yang paling besar yang diberi balasan yang besar pahalanya di sisi Allah, sejauh manakah kita dapat menyembunyikan amalan yang baik itu, hanya yang dapat mengetahui antara kita dengan Allah. Kalau boleh kita kena sorok semampu-mampu mungkin. Begitu juga disebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Salah satu golongan siapa dia? Rajulun yatasaddaqu bi sadaqatin. Seseorang yang mengeluarkan sedekah. Tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Nak menunjukkan apa? Dia terlalu nak menyembunyikan, nak sorok sedekah yang dia salurkan, yang sumbangkan kepada orang. Daripada hadis-hadis ini, daripada kalangan sahabat, disebut dalam Sahih Bukhari juga, di dalam kitab zakah. Mereka nak bagi duit, nak bagi zakat, nak sedekah ni, mereka pilih waktu malam. Waktu malam orang tak nampak. Ada seorang lelaki, yakni seorang sahabat, bila dia tahu hadis ni, malam dia sedekah kepada orang. Sedekah keesokan harinya, dia tahu sumbangan yang dia salurkan, duit yang dia bagi kepada orang, tiba-tiba jatuh kepada tangan orang kaya. Lepas tu dia cerita, Rasulullah macam mana ni? Rasulullah, aku terbagi kepada orang kaya. Rasulullah kata, apa yang kamu bagi berdasarkan kepada niat kamu. Pahala kamu dapat sama je. Sebab dia nak jaga hati supaya ikhlas ni. Malah yang berikutnya dia bagi kepada penjahat. Keesokan harinya diketahui bahawa sumbangan dia yang dia sampaikan itu jatuh kepada orang jahat. Beritahu kepada Rasulullah. Rasulullah kata berdasarkan apa yang kamu niat. Ya, jadi sampai macam tu para sahabat dan golongan salafus soleh menjaga amalan mereka. Lalu dia kata, wa qad istahabba dzalika al-ulama'u. Ulama-ulama menganggap sunat kita menyembunyikan amalan kita liyubaidaha 'anir riya, supaya dapat menjauhkan diri daripada riya. Wa fihi fadilatul wudu'i wa fadilatus salati aqibahu li'alla yabqa al-wudu'u khaliyan 'anil maqsudihi. Dia kata di antara kelebihan, di antara pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tadi, kelebihan wuduk. Pertamanya kelebihan wuduk. Setiap amalan dia ada kelebihan fadilahnya. Dan kelebihan sembahyang selepas wuduk. Supaya bila kita berwuduk, lepas wuduk tu maknanya kita menggunakan sesuatu amalan. Kita melakukan sesuatu amalan sebab kita menunaikan wuduk tadi. Maksudnya wuduk itu bukanlah khali, yang sunyi daripada melakukan sesuatu ibadat. Berwuduk sahaja. Tapi selepas wuduk tak ada amalan-amalan yang kita lakukan. Yang tu tak apa okey. Walaupun wuduk tu bagus lah.
Nak paling okey, paling baik, selepas kita berwuduk, kita melakukan sesuatu perkara yang menyebabkan kesan daripada wuduk yang kita ambil. Kesan daripada wuduk yang kita ambil. Jadi di dalam hadis yang kita bacakan tadi, Sayyidina Bilal, bila dia berwuduk, dia tidak, wuduk itu sunyi daripada melakukan amalan. Dia terus melaksanakan sembahyang sunat wuduk. Dan juga daripada hadis tadi juga, fadilatu Bilalin, maknanya kelebihan Sayyidina Bilal. Kalau kita baca di dalam kitab-kitab hadis, di dalam bab manaqib. Manaqib ni kelebihan. Kelebihan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kelebihan-kelebihan para sahabat ini disebut oleh Nabi SAW secara terperinci. Seorang-seorang. Ada dalam bentuk kumpulan. Yang 10 orang al-mubasyirat. Al-mubasyirat bil jannah. 10 orang sahabat yang diberi kabar gembira dengan syurga. Ingat tak siapa dia? Kena cari depan bulan ni. Selain daripada khalifah yang 4, ada 6 lagi kena cari. Satu hari Rasulullah ada berada satu tempat. Lepas tu ada orang ketuk pintu nak masuk. Tempat Rasulullah tu ada pagar, ada pintu. Lepas tu Rasulullah kita pergi tengok. Tengok muncul di depan Sayyidina Abu Bakar. Lepas tu seorang sahabat tadi yang menjadi pesuruh Rasulullah bagi tahu kepada dia, kata Abu Bakar duduk di luar tu. Rasulullah kata bagi tahu kepada dia adalah ahli syurga. Seorang disebut sampai 10 orang. Inilah yang disebut 10 orang sahabat yang diberi kabar gembira tentang syurga. Jadi apa yang nak disebutkan di sini, di antara kelebihan sahabat, ada yang disebut oleh Rasulullah kelebihan mereka dalam bentuk kumpulan, ada yang disebut seorang demi seorang. Dan yang ketiga, ada kelebihan mereka, Rasulullah kata ada yang terlibat dengan, siapa-siapa yang terlibat dengan bai'ah, dia tidak akan masuk neraka. Siapa-siapa yang terlibat di dalam peperangan Badar, sekali-kali tidak akan disentuh oleh neraka. Itu disebut sifat-sifat sahabat yang terlibat di dalam sesuatu peristiwa, sama ada bai'ah ataupun terlibat dengan peperangan. Yang seterusnya daripada hadis tadi. Daripada tadi ramai juga saya duk perhati tengok. Orang kata tak semestinya sesuatu amalan yang Rasulullah tak buat, tiba-tiba ada orang lain buat, dia anggap bid'ah. Tuan-tuan pernah dengar ni? Ini daripada sebahagian daripada orang alim yang ada di Malaysia, termasuklah yang ada di Thailand. Ustaz kita duduk Thailand belakang tu. Saya ada tengok dalam Facebook, dalam YouTube, termasuklah orang Thailand pun sama, mempunyai fahaman yang sama. Malaysia pun sama, Thailand, Indonesia, Nusantara ni, sebahagian mereka faham benda yang sama, iaitu tak semestinya kata-kata mereka ataupun dakwaan mereka yang Rasulullah tak buat, sesuatu amalan, sesuatu ibadat, bila kita buat dia anggap bid'ah. Buktinya ni, Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal, Rasulullah tak buat sembahyang tu, kata mereka. Sembahyang apa? Sunat wuduk. Tak ada hadis pun suruh. Tiba-tiba Sayyidina Bilal buat. Menunjukkan Sayyidina Bilal buat sesuatu yang tak dibuat oleh Rasulullah. Kalau kata benda bid'ah tak boleh, ini sahabat buat benda bid'ah. Macam mana tuan-tuan nak jawab? Hujah puak-puak Wahabi, Rasulullah tak buat bid'ah. Sesuatu amalan, perbuatan yang Rasulullah tak buat, hukumnya bid'ah. Ni sahabat ni buat kerja bid'ah lah dia. Sayyidina Osman mengumpulkan Quran, Mashaf, bid'ah. Sayyidina Umar buat sembahyang 20 rakaat, Rasulullah buat 8, bid'ah. Macam mana tuan-tuan nak jawab? Sebelum saya jawab, ada jawapan tak? Secara live ni boleh type apa jawapannya. Ya, tengok di luar pengajian kita secara live ni boleh bagi jawapan. Malam ni kita lama sikit mengaji ni. Selagi tak boleh jawab, kita tak berhenti ya. Ada jawapan? Pelajar? Siapa nak jawab?
Boleh jawab RM10 dapat. Dia bukan RM1, malam ni RM10 kita bagi hadiah. Angkat tangan siapa nak jawab? Habib. Amalan itu diperakui oleh Nabi. Contoh? Lagi? Bila diperakui oleh Nabi, apa masalahnya? Boleh. Habib RM10. Tulisan nama Habib RM10. Maknanya, apa makna hadis? Okey, yang kedua nak tanya RM10 lagi ni. Apa makna hadis? Angkat tangan. Okey, apa makna? Takrir apa makna? Okey, RM10 tarik. Okey. Sebenarnya keliru tentang isu apa ni? Tentang isu makna hadis. Kelirunya tentang isu apa? Tentang makna hadis tu tak faham. Itu jadi pening lah. Okey. Kita tengok. Apa ta'rif hadis? Orang fiqh dia faham macam ni, orang usul faham macam ni, orang hadis dia faham macam ni. Orang muhaddis dia faham hadis itu apa makna? Wahya fi istilahil muhaddisin ma usira 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin aw sifati khalqiyatin aw khuluqiyatin aw siratin. Hadis itu banyaklah tuan-tuan boleh tengok macam-macam kitab. Kebetulan saya bawa As-Sunnatu wa Makanuha fi Tashri'il Islami, Dr. Mustafa Sibai. Tengoklah dalam kitab usul-usul hadis, mustalah hadis. Sama aja istilah dia. Bagi istilah muhaddisin, dikata sesuatu yang muncul, yang terbit daripada Nabi, sama ada di sudut perkataan, Rasulullah sebut sekian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun perbuatan, sahabat kata Rasulullah buat begini, sembahyang ke, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Au takrir, sesuatu pengiktirafan. Pengiktirafan ni pengakuan. Sesuatu amalan, perkataan, perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat. Yang ni Rasulullah tak buat takrir ni. Yang Rasulullah buat tadi, perkataan ataupun perbuatannya. Takrir bukan dia buat. Sesuatu perbuatan yang dibuat oleh para sahabat. Diiktiraf, diakui, diperakui oleh Rasulullah. Jadi yang sembahyang sunat, apa tadi? Sunat wuduk tadi, Rasulullah akui tak? Akui ya. Dia pengadih tak? Itu bukan pada tindakan sahabat yang asing daripada maksud dan makna hadis. Itu juga adalah hadis. Banyak lagi nak kena faham ni. Duk kata sahabat buat benda bid'ah. Benda bid'ah pun dia tak faham. Hadis pun dia tak faham. Benda bid'ah pun dia tak faham. Apa definisi bid'ah? Sebab tu dalam hadis kata man amila amalan falaysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat sesuatu amalan yang bukan di atas urusan kami. Kami di situ siapa dia? Kami di situ siapa dia? Nabi dan para sahabat. La ilaha illallah. Sampai macam tu punya tak tahu. Sampai macam tu punya tak tahu, tetapi dia hentam orang. Saya tak nak sebut malam ni nama kan. Jadi kadang-kadang kita pasang hantar video post dulu, lepas tu beritahu orang. Yang ni tak payah, sebab ni melibatkan ramai orang. Jadi itu makna hadis. Ataupun hadis juga sifat-sifat Rasulullah. Tinggi, rendah, hadis juga. Rasulullah putih kemerahan. Mata Rasulullah macam mana? Sebagaimana yang disebut dalam Syama'il. Syama'il Tirmizi itu kan. Sifat-sifat Nabi tinggi, rendah, mata Nabi, badan Nabi macam mana, rambut Nabi, janggut dan sebagainya. Ataupun khuluqiyatin. Sifat khuluqiyah ni maknanya tentang akhlak Nabi. Wa khuluquhul Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu juga memberi maksud hadis Nabi. Au siratin, perjalanan hidup Nabi. Semua dimaksudkan dengan hadis. Wa misalut takriri. Tadi dah kita bagi contoh perkataan. Contohnya innamal a'malu binniyat. Perbuatan Rasulullah puasa, sembahyang, zakat, haji dan sebagainya. Itu perbuatan.
Contoh takrir pula, maknanya pengakuan, pengiktirafan daripada Nabi, ma aqarrahu Rasul sallallahu alaihi wasallam min af'alin sadarat an ba'di ashabi bisukuti minhu ma'a dalalatir ridha. Dia kata sesuatu pengiktirafan daripada Rasulullah daripada sebahagian perbuatan-perbuatan yang muncul daripada sahabat. Maknanya sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh sahabat di hadapan Rasulullah, Rasulullah iktiraf. Suruh pun tidak, larang pun tidak. Itu menunjukkan redha. Dengan diamnya Rasulullah menunjukkan redha. Dia setuju. Sesuatu perbuatan dia tak suruh dan dia tak larang. Tiba-tiba perbuatan itu muncul. Perbuatan itu berlaku di hadapan Rasulullah. Rasulullah tak kata apa. Kalau salah sudah tentu dilarang. Kalau mesti sudah tentu disuruh. Tak. Rasulullah diam sahaja. Di antara contoh-contoh yang dikemukakan oleh ulama tentang diamnya Rasulullah terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat, iaitu sahabat pernah makan daging biawak di hadapan Rasulullah, Rasulullah tak larang. Sahabat pernah makan daging biawak, dan daging biawak itu dihidangkan di hadapan Rasulullah. Biawak pada pasir disebut sebagai dhab. Awal-awal saya tak terjemah dhab. Nak bagi, mungkin ada orang semalam yang tengok live ni. Semalam kita ada perbahasan tentang masalah istihalah. Orang kata macam ada kaedah mana babi boleh jadi halal. Dia tak kerti. Dia tak tengok perbahasan daripada awal, tiba-tiba dia nak komen. Sebab tu saya terus terjemah kepada biawak, bukan dhab. Sebenarnya yang dimasukkan biawak di situ, biawak padang pasir. Jangan nak makan biawak di Malaysia ni, haram hukum ni. Ini dhab, biawak padang pasir ni dia suci, bersih. Memang Rasulullah iktiraf. Biawak itu, yakni dhab itu dimakan di hadapan beliau. Maka itu dipanggil takrir. Dan yang berikutnya, faminal awali iqraruhu alaihi salatu wassalam li ijtihadi sahabati fi amri salati al-asri fil ghazwati bani Quraizah hina qalahum la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bani Quraizah. Contoh yang kedua, Rasulullah kata jangan sembahyang asar melainkan sampai di perkampungan Bani Quraizah. Ada cerita panjang setelah selesai satu peperangan, malaikat beritahu kepada Rasulullah, malaikat tidak menanggalkan pakaian perang mereka lagi. Lepas tu Rasulullah ada urusan yang peperangan yang kedua. Lalu Rasulullah utuskan sahabat, beberapa orang sahabat pergi ke perkampungan Bani Quraizah. Jangan sembahyang asar melainkan sampai di sana. Jadi sebahagian sahabat, dia sembahyang di pertengahan jalan. Faqad fahima ba'duhum hadha an-nahya an haqiqatihi fa akhkharaha ila ma ba'da al-maghribi. Sebahagian sahabat faham secara zahir. Walaupun sampai di pertengahan jalan, waktu asar nak habis, dia pergi juga sampai di perkampungan Bani Quraizah. Walaupun dah habis waktu asar, dah masuk waktu maghrib. Selepas maghrib sembahyang asar di luar waktu. Itu sebahagian daripada sahabat difaham hadis itu secara zahir. Wa fahimahu ba'duhum ala anna al-maqsuda hassa as-sahabata ala isra'i fa sallaha fi waqtiha. Sebahagian sahabat kata, dia faham sebenarnya Rasulullah kata bukan nak mesti sembahyang di Bani Quraizah, tetapi Rasulullah nak suruh cepat. Kalau pergi cepat, laju, sempatlah sembahyang asar di sana. Kalau tak sempat, kamu bolehlah sembahyang di mana-mana. Sebahagian sahabat faham secara tafsir, secara huraian. Kita tengok. Wa balagha wa balaghan nabiyya ma fa'ala al-fariqani, telah sampai akan Nabi sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh dua kumpulan tadi. Fa aqarrahuma wa lam yunkir alaihima. Lalu Rasulullah iktiraf, mengaku hak mana satu dua kumpulan ni pun tak salah.
Betul dua-dua. Hak sembahyang di pertengahan jalan pun betul, yang sembahyang di perkampungan Bani Quraizah pun betul. Walaupun dah habis waktu asar, masuk waktu maghrib. Contoh yang kedua yang kita bacakan tadi, wa minas sani ma ruya anna Khalid bin al-Walid radhiyallahu an akala dabban quddima ila Nabi sallallahu alaihi wasallam duna an ya'kulahu. Khalid Walid makan batu hidang pada Rasulullah daging dak. Faqala lahu ba'du sahabah ayuhramu akluhu ya Rasulullah, adakah diharamkan? Faqala la walakinahu laysa fi ardi qaumi. Adakah daging dak ini haram? Rasulullah kata tak haram, cuma di kampung aku tak ada, di negeri aku tak ada, sebab tu aku tak makan. Menunjukkan mereka makan sebelum Rasul, dan dalam keadaan Rasulullah tak makan daging dak tu tadi. Maka Rasulullah mengiktiraf, mengakui, maka itu juga dianggap sebagai hadis. Bahkan hadirin sekalian, zaman tu orang wahyu, Islam tak sempurna lagi. Jadi bila Islam tak sempurna, dia boleh berlaku turun ayat Quran, turun hadis Nabi. Kadang-kadang sesuatu amalan perbuatan disebut oleh Nabi. Kadang-kadang Nabi tak sebut, Nabi tak buat, sahabat buat, lalu diiktiraf oleh Nabi. Banyak contohnya. Selain daripada apa yang kita bentangkan tadi, termasuklah maknanya syariat azan yang sahabat mimpi tu. Ni pokok mimpi kena dengar, pokok yang selalu berdalilkan dengan mimpi. Orang jawab Rasulullah kata betul, itu wahyu. Allah Ta'ala bagi suatu ilmu kadang-kadang daripada Rasulullah dalam bentuk wahyu, kadang-kadang dari perbuatan sahabat yang diakui oleh Rasulullah. Dan dalam hadis Rasulullah kata, ashabi kan nujum, sahabat-sahabat aku sebagaimana bintang di langit, punya banyak. Di mana sahaja kamu jumpa petunjuk dan hidayah daripada sahabat aku, kenalah kamu ambil. Dan banyak hadis-hadis yang lain Rasulullah kata, kadang-kadang Rasulullah sebut tentang pengiktirafan kepada beberapa sahabat. Tadi dalam bentuk sahabat yang ramai. Di antaranya lagi apa dia? Pengiktirafan kepada 4 orang sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis. Sebelum tu disebut wa may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis. Setelah aku wafat, kamu akan melihat suatu pertelingkahan yang banyak. Siapa-siapa yang hidup selepas kewafatan aku, bila dia nampak pertelingkahan yang banyak, untuk selamat hendaklah kembali kepada sunnahku, sunnah khalifah ar-rasyidin. Khulafah ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Sebab tu je tak boleh kita kata bila sembahyang 20 rakaat tarawih ini dianggap bid'ah. Sayyidina Umar buat bid'ah sebab Rasulullah tak buat. Sedangkan Rasulullah memang iktiraf perbuatan sahabat dia. Jadi isu sahabat buat Rasulullah tak buat, tak boleh kata bid'ah sebab diiktiraf oleh Nabi, termasuk di dalam takrir. Ia juga adalah hadis. Adapun bila dah Rasulullah wafat, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Islam dah sempurna. Mana-mana orang yang buat sesuatu amalan, siapa iktiraf? Hak duk pergi ke kubur minta apa dia berkat-berkat kat pokok dan sebagainya ni, siapa iktiraf ni? Rasulullah iktiraf ke? Ada benda pelik-pelik sekarang ni macam-macam muncul. Pernah nampak Rasulullah keluar tangan bersalam, salam dengan Rasulullah. Bila timbul sesuatu kemusykilan dalam isu-isu agama ni, selak apa? Siapa iktiraf ni? Bila dibuka ruang, dia akan jadi merebak lagi benda-benda karuk ni. Sebab itu golongan ahlul hadis dia potong, tak boleh buat. Rasulullah tak buat, tak boleh buat. Jangan dibuka ruang. Bila dibuka ruang, orang tambah lagi. Jadi agama tu hilang keaslian, agama itu jadi rosak. Sedangkan Islam adalah merupakan suatu kaedah, acuan daripada Allah, tidak boleh diubah, ditukar, ditokok, ditambah oleh sesiapa. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun.
Islam adalah suatu kaedah ketetapan daripada Allah. Sebagaimana diturunkan oleh Allah, datang daripada Allah, sebegitulah dilaksanakan oleh Nabi tanpa berlaku perubahan. Setelah Nabi wafat, sebegitulah diteruskan oleh para sahabat tanpa berlaku sebarang perubahan. Bila dah 1000 tahun lebih dah, 1400 tahun lebih dah, dia mula lah. Sikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, perubahan demi perubahan, perubahan demi perubahan. Cuba nak adjust. Cuba nak repair, nak adjust, nak bagi sesuai dengan pemikiran dia. Bukan nak bersesuai dengan Quran hadis. Jadi tanggungjawab kita tuan-tuan besar. Nak ajak masyarakat ini kembali kepada amalan yang asal, Islam yang asal, agama yang asal, tanpa berlaku sebarang perubahan, iaitu Islam yang dilaksanakan di zaman Nabi dan para sahabat. Sebab mereka ini disebut sebagai khairul qurun, golongan yang berada di dalam kurun yang terbaik. Tak ada dah, tak usah duk berasa hebatlah kita ni, duk berasa amalan kita paling sempurna, ibadah kita paling sempurna, zaman kita paling mulia. Tidak. Allah Ta'ala kata zaman dulu lagi. Nabi sebut khairul qurun. Dan Allah Ta'ala kata kuntum khaira ummatin. Kamu adalah merupakan baik umat, bukan kita, yakni para sahabat radhiyallahu anhum. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.